Benar. Balik polis. Okay. Mana bos? Apa dia? Aku dah live. Aku dah live. Aku nak tunggu orang masuk. Ya, kata bawa balik pada polis. Yes sir. Ambil gambar tu satu tu. Gambar apa lagi? Aduh. Tak ni kita ni. Dulu bang. Kan? Aduh. Ni kau tengah live ni, online sekarang. Tengah live ni. Kan? Dia tak ada kacau. Tak boleh makan ambil lah. Salah duduk lah. Dan sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan masuk. Kita Kita menunggu kawan-kawan Masuk masuk. dekat album mana ni? Kan? Tak ini album kita tak boleh. Satu, tangan aku. Satu, dua. Tok, senyum sikit tu. Dah masak ni. Okay, thank you. Okay. Selamat. Sila. Apa lagi? Hey. Ada jatuh pula kawan aku punya ni. Aduh ya. Senyum sikit tu. Dah lebih pada senyum dah sampai kita. Nampak dah. Dah. Lain kali. Dah live belum? Belum. Dah. Online Dah sekarang live. ni. Dah online dah sekarang ni. Aku Tertunggu. punya parlimen tak lepas. Ni. Duduk depan. Live apa tu? Adalah kau tengok besok. Oh, ini dia. Sekejap. Ini. Mana Wah tadi di sini tadi? Mana dia? Boleh lah. Tak boleh. Kali pun Tak kau apa, besar tak sangat. apa, tak Kali apa. pun kau besar sangat. Kita duduk macam ni tu. Itu nak. Tinggikan sikit. Aduh. Atas ni, cuba atas ni. Atas ni tinggi sikit. Bawa lah kena gaya dia. Boleh aku rapat sikit. Aduh, ni kau kedok. Aduh. Okay. Tak lain sikit. Dia buat boleh apa dia? Apa dia? Oh, report polis. Kitalah yang orang yang buat ugutan jenayah pada saya tu. Okay, kita minta kawan-kawan share sebuah peramai mungkin tu. Kita mungkin mengambil masa tak lama sebab waktu maghrib Ada 45 minit. Yes, sir. Jadi hari ni dah kita santai-santai je. okey. Hari ni kabinet dah dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin. Satu komen dulu untuk peringkat awal kabinet ni. Kabinet, seperti mana saya kata, ni kabinet ialah satu kabinet kerajaan Muhyiddin Yassin. Bukan satu kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan campuran atau apa-apa namalah. Ini kerajaan personal to holder. Alright. Tun Muhyiddin Yassin, Presiden Peribumi yang mana partinya dan kerajaan ada, dalam pembangkang pun ada. Okey? Mana tak ada pembangkang tu? Apa dia? Tengok senarai tak ada pembangkang. Masa pembangkang tu maksudnya parti dia Tun Dr. Mahathir kan menolak. Okey. Jadi dia di apalah dianggap sebagai apa ni pembangkang lah nanti. Sekarang ni dah jadi 5 lah. Itu 6 saya tengok ada ahli parlimen Kuala Pilah tu dah masuk dalam senarai kerajaan. Jadi mana menteri dia? Jadi Tun Dr. Mahathir hanya ada 5 orang lah. Dia sendiri, anak dia, Syed Siddiq, Amiruddin dan seorang lagi siapa? Apa tu? Seorang lagi dia 6. Jadi Tan Sri Muhyiddin kata dia nak kabinet ni bersih. Maknanya berintegriti, tak ada salah guna kuasa. Okey. Dia masalah integriti ni yang masuk parti dia yang ada integriti. Yang di luar daripada parti dia Peribumi tak ada integriti. Itu sebab ahli-ahli UMNO yang melompat ke parti dia semuanya ada integriti. Jadi integriti ni subjektif lah. Mana demi kepentingan you lah. Kalau you kata orang berpihak pada you, integritinya betul lah. Kalau berpihak pada saya, tidak integriti lah. Jadi itu untuk makluman you. Integriti ni nak katakan, jadi kalau ikutlah ni saya nak cakap sikit dengan awak ni, saudara apa nama? Rafi. Itu tak kenal nama saya sekarang.
Saya semenjak kabinet baru 51 jam tadi saya mula pening lalat lah. Dia punya isu dia, Saudara Rafi, kalau kita ikutlah tu senarai yang ada ni, maknanya UMNO ni memiliki majlis tertinggi yang tak ada integriti walaupun ahli parlimen. Mak Sabri ada? Dua orang je lah dengan Anwar Musa. Yang lain tak ada integriti. Nak presiden dia Mahdi Khalid, Khalid Nordin tak ada integriti. Timbalan Presiden. Timbalan presiden pun tak ada integriti. Tak boleh lantik senator wal ada jawatan senator, menteri dibagikan senator. Tadi ada kawan-kawan kata UMNO kena kencing ni kerana ataupun dengan lantikan. Sirap. Ni Sirap. ni Ada. Sirap. UMNO ni dia bukan kena kencing, dia kena berak. Dia macam kita Alibaba lah yang jamban kena pangkah. Di jamban. Jadi apabila ahli parlimen UMNO ni sign SD dia, dia tu keputusannya jambanlah dapat memangkah kerajaan Muhyiddin Yassin ni, dia dapatlah jamban. Jadi bukan kencing lagi, tinggi ni permainan. Langsung dibagi jamban lah. Dilimpahkan taik lagi sebagainya. Tapi orang kata ini kabinet Isyamuddin. Memang kabinet personal, ini kerajaan dia. Tak Isyamuddin yang cadangkan nama-nama timbalan menteri dengan timbalan menteri. Iyalah, sebab saya dah kata berapa kali, kabinet ini adalah kabinet proksi Dr. Mahathir bin Mohamad. PM7 dengan PM8 sama. Hanya PM8 orang lain, dia pakai jubah lain, dia pakai baju lain, orang lain, ada faham? Okey. Garang. Garang lah. Macam mana Azmin mau jadi menteri kanan tu? Azmi Menteri Kanan, kerana kalau kita tengok jawatan dia dalam peribumi tak ada, kerana sumbangan dia bagi sebelah orang tu. Jadi dia dapatlah anugerah untuk menjadi orang yang kanan. Okay, macam thank you money ni. Kan dia apa, tekan dia thank you money. Ini goodwill money. Oh, goodwill. Goodwill money. Jadi apa yang tuan nak tanya, saya beri jawab tuan satu persatu. Okey. Jangkaan pada kabinet yang Muhyiddin ni? Jangkaan kabinet ni pada saya, kerana jelas sekarang, macam saya tulis dalam media sosial saya lah, bahawa dia dah berlaku dua faction. Alright. Faction yang pro H2O dan Mahathir, termasuk Muhyiddin Yassin sendiri. Kedua, faction yang pro UMNO dan Zahid. Alright. Jadi sekarang kita boleh analisis lagi berapa ahli parlimen yang berpihak kepada Zahid, yang dah bagi kejawatan, berapa yang tinggal. Jadi kita nak analisis. Jadi dalam masa yang singkat ni tak adalah. Cuba Datuk tengok senarai-senarai kementerian, menteri-menteri yang dapat. Tidak ada, UMNO diberikan, tak silap saya, 9 yang langsung tidak ada kaitan dengan rakyat. Contohnya KPLB diberikan kepada Latif. Kan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Betul lah, dia punya isu sekarang ni untuk macam dia nak khusus untuk pilihan raya. Tidak. Isu dia ialah untuk membunuh UMNO dari dalam. UMNO ni dia cuma lah, seorang seorang agung parti ada 3 juta ahli, hanya jaga satu wilayah kecil nama wilayah Sekutuan. Kemudian itu seorang naib presiden yang juga mempunyai ahli 3 juta, jaga Kementerian Pertahanan. Format ni sama yang dibuat oleh Dr. Mahathir dulu, iaitu dia sokong Mak Sabu amanah untuk menyokong dia jadi Perdana Menteri, tapi amanah bagilah dia peranan apa? Kementerian Pertahanan, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Agama, yang kementerian tak berguna ni lah. Macam nak ketua wanita dapat Kementerian Pengajian Tinggi. Dia masalah pula, you kena lihat bahawa ini masalah Joharian. Cuba kamu cek ahli parlimen Joharian berapa yang jadi ahli menteri. Mana kabinet Johor lah ni. Lebih kurang lah untuk naikkan bendera Johor lah. Kerana dia punya tujuan ialah untuk nak menunjuk kekuatan Johor. Jadi itu yang saya nak maklumkan tuan. Kalau kita tengok Dr. Muhammad Razidin, apa dia punya fungsi? Dia ni accountant, patut dia lah jadi Menteri Kewangan. Anak Kelantan. Razi ni dia bagus, saya kenal dia. Dia berhujah YNDB masuk akal. Jadi dibagikan jadi Menteri Pendidikan.
Kemudian itu dalam Kementerian Pendidikan itu pula dia juga yang timbalan menteri. Patutnya bagilah UMNO kan. Kita nak bantu juga anak bangsa Melayu yang pro UMNO ni. Jadi kalau kita tengok ni tak ada apa untung. Jadi ada persoalan online boleh tanya, tak ada apa hal, saya boleh jawab. Tak ada yang merapu. Komen-komen yang merapu ni kita blok kejap lagi yang bodoh ni. Yang kata meroyan apa semua kita nak mengulas. Nak mengulas supaya yang berada di timeline kita ni faham. Jadi kalau masuk sekadar nak meroyan, nak menghina ni, baik berhenti, kejap lagi saya tendang, saya blok. Buat macam saya lah. Lepas tu saya blok. Sebab kita ni akan bersiri Rafi. Ni bukan kali pertama dan akhir. Besok pun kita buat komen lagi. Jadi saya nak pesan pada rakan-rakan dekat media, dekat timeline saya ni, kerana masuk nak tanya, bagi hujah cara ilmu ya. Jangan nak menghina, jangan nak meroyan. Saya tidak sampai sebelum nak meroyan lagi. Kita ada 1,000 tengah view sekarang ni, Datuk. Ya. Kan? Saya sebenarnya melihat game yang sedang dibuat. Ketika ini kita boleh bawa sekali kawan kita ni. Oh, itu. Okay. Dia suka dengar ya. Dia suka dengar. Jadi pelantikan mufti dilantik sebagai senator ni, adakah tidak? Itu checkmate pass. Oh, itu maknanya ini checkmate pass ya. Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Mufti Muhammad wilayah. Yasri akan dilantik sebagai jadi menteri wilayah. Menteri ini Hal upah. Menteri Agama. Ini upah. Upah sebagai? Kan sekarang lama mufti ni berpihak kepada parti Dr. Mahathir. Ini bukan nak rasional. Ini upah. Jadi upah kena bayar, bukan free. Macam orang yang nak cuba pukul saya, nak koyakkan mulut saya, free. Okey. Bayar. Dia kata diwujudkan satu kementerian baru tu. Satu nama dia Kementerian Perpaduan Negara. Sebelum ni kementerian lain ya. Ni, kalau begitu kita mulakan dari satu-satu personality tu, okey? Supaya kita boleh bagi ulasan seorang perseorang. Kita ambil ni sekarang ni Azmin Ali. Tadi Datuk dah ulas saja. Kan? Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Perdagangan. Menteri Kanan tu. Menteri Kanan. Menteri Kanan pasal ni bawa 11 orang. Kalau Menteri Kanan ni di UK lah. Ni timbalan Perdana Menteri tu. Ya. Kalau di UK kan. Di Singapura pun sama. Okey. Dan Menteri Kanan juga Ismail Sabri. Itu jaga perasaan dia, jaga perasaan UMNO dia. Dan dilantik juga yang lompat tu. Ramai sangat UMNO yang lompat sebelum ni diberikan jawatan tu. Ini agak menarik. Kita membacanya, kita menengoknya. Kerana ini akan memberikan keuntungan pada kita. Sekejap ya. Hello. Siapa ni? Dia tengah jawab telefon. Tunggu sekejap ya. Saya online saya ada program secara terus dalam telefon. Tapi you bagi ID, saya tak boleh call you balik. Okay? Bye-bye. Okay? Banyak sangat sekarang ni yang lompat daripada UMNO sebelum ni pergi bersatu. Semua dapat jawatan ni. Yalah, Apa si kena ni? saya kenal yang lompat satu tu semua orang bersih. Tak ada rasuah. Jadi anda yang dulu kita kata UMNO ni mereka keluar pada UMNO masuk PBB ni kerana mereka ada dosa. Mereka corrupted. Sebenarnya tidak. Mereka ini adalah orang-orang dewa yang bersih. Yang melompat ke parti pribumi itu. Okey, faham? Okey, Datuk Seri Zafrul ni Menteri Kewangan ni. Siapa dia tu? Ni Datuk Seri Zafrul ni CEO CIMB. CIMB ke Maybank? Katanya okey daripada bank kan. Yelah. Dia kalau dia banker tak terlibat dalam politik, baguslah. Kerana kita belajar di Indonesia. Mana syarikat JLC di Indonesia yang bermasalah selalunya dihantar banker. Okey? Jadi masalah kewangan ni bukan soal ekonomi ya. Kewangan ini yang jual harta sana sini itu biarlah banker uruskan. Itu tepatlah. Ya. Dilantiknya ahli parlimen paya besar ini anak muda. Timbalan Menteri 2 yang berhormat Sahan. Ada komen? Sahan ni dia tak ada apa-apa. Ryan Bakri ni kawan saya. Pada anggapan saya Ryan Bakri ni patut pergi Menteri Pertahanan. Sebab dia timbalan lama. Dia timbalan menteri lama. Ryan Bakri ni balik kasar. Dia ni sebenarnya dah 3 kali timbalan menteri dia ni.
Sampai dia keluar UMNO ya. Menteri Kerja Raya ni kembali asal lah. Haji Fadillah Yusof ni orang baik. Dia memang ada vision. Kita ada nak meneruskan projek Borneo tu. Jadi kita harap Haji Fadillah Yusof berdepanlah dengan Syafiq Abdal. Sebab Syafiq yang problem sekarang di Sabah. Okay. Ini bekas timbalan Menteri Wilayah jadi timbalan Menteri Kerja Raya. Itu dia proksi kepada Muhyiddin lah. Dia budak Muhyiddin. Tak ada apa pun. Jadi timbalan Menteri Wilayah pun tak terselah. Tak jumpa orang pun. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey. Ni Menteri Kanan, Menteri Pendidikan tadi Datuk Daulah kan. Pasal Razi Jidin ni. Okey, timbalan Menteri dua ni Muslimi Haya juga daripada Bersatu. Ini kan di Selangor. Kota Selangor. Dia ahli parlimen. Kemudian itu Muslimin pun tak sihat. Jadi saya rasa dia okey lah. Dia kawan saya baik. Ini kawan Datuk seorang lagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ini Menteri 5 minit. Menteri Pertimbangan. Jadi saya harap jaga ekonomi. Jadi dia pun tak campur orang. Okeylah tu. Sebelum ni ada tak menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas? Ada. King Ghazali Syafi'i, Asri Haji Muda. Tapi biasanya menteri-menteri tugas khas ini kalau amalan di zaman Tun Razak, Husin On dulu, dia membuat kerja-kerja yang ada portfolio yang sebenarnya. Datin Mastura, timbalan menteri. Dalam parlimen senyap. Ini tak apalah. Pasal dia pun tak ada apa jawatan lagi. Jadi pilihan raya akan datang dia tak bertanding. Ada 2 tahun kerana di Kuala Kangsar pun dia tak ada jawatan. Takkan kita nak letakkan lagi. Dulu Najib yang dakkan dia ni. Okey, ni PAS sudah. Kita sampai kepada PAS dilantik menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang. Ya. Yang berhormat Datuk Takiuddin ni memang sesuai buat dia undang-undang. Ini nak membunuh PAS. Oh, pula. Ya, rang undang-undang 355 lupa. Saya ingat RU 355. RU 355 ini perjuangan PAS. Sekarang Menteri Undang-Undang dah ada oleh PAS sendiri yang buat. Jadi kalau PAS tak buat, dengan sendirinya PAS mampuslah. Ini cara pembunuhan, cara diam. Gas beracun yang dipasang kepada PAS. Edin Sazli ni sakit dilantik juga timbalan menteri. Dia lawyer. Jadi dia backup Takiuddin. Jadi untuk makluman you, yang ini agak menjadi isu nanti apabila orang akan komen kenapa PAS tak nak buat undang-undang hudud, undang-undang 355, tutup kasino, kenapa tak buat? Ini akan membunuh PAS sendiri. Dia bijak politik Tan Sri Muhyiddin. Mastermind dia bukan korang je, Ilham Centernya ada. Ya main. Okey. Ini kita pergi ke muka surat seterusnya. Kan? Ni menteri di Jabatan Perdana Menteri ni Sabah tu. Panglima Maximus Ongkili. Dengan Hajar Hanifar Hajar Taib, anak Taib Mahmud. Ya. Dia okey lah kau. Apa dia? Sebab dia jaga hal ehwal Sabah dan Sarawak ya. Hal Sabah Sarawak ni kita integrasi nasional. Alright. Kita ni nak kesatuan 13 negari bersatu. Minta share kalau minta share. Jadi kalau dah ada ke Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Menteri Haluan Sabah dan Sarawak, maknanya kita pun boleh menuntut Menteri Haluan Negeri Sembilan, Menteri Haluan Melaka, Menteri Haluan Kelantan Terengganu. Kerana MA 63 tu mungkin ada. Ni kaitan dengan MA 63. Kaitan 63 ni kita kena dah dibuat pusat. Kita tengah analisa, tak perlulah ada yang satu kementerian. Dulu waktu dilantik Menteri Haluan Sabah Sarawak ni zaman Haluan Sabah ni zaman Puan Stephen. Tun Mustafa pernah pegang jawatan ni, Menteri Haluan Sabah ni. Iaitu bertujuan. Jadi kalau you buat Menteri Jabatan Haluan Sabah dan Sarawak yang mas-mas mungkinlah powerful bagi Sabah. Tetapi yang Haji Hanifah Haji Rahim ni kenapa seorang Sarawak lah timbalan menteri? Patutnya dia pun mestilah bertaraf menteri. Okey? Okey tu. Ini Menteri Pengangkutan ni okey tak? Wokasiong ni. Menteri Wokasiong ni okey lah. Dia tu setengah Melayu, setengah Cina. Okey lah tu tak ada masalah. Ini satu lagi menarik. Timbalan Presiden PAS. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dilantik Menteri Alam Sekitar. Nak bunuh PAS juga ke ni? Dia gasap.
Pasal Tan Ibrahim Tan ni bukan bidang dia, Menteri Alam Sekitar. Menteri Alam Sekitar ni tak ada satu je. Dia patutnya Menteri Alam Sekitar Teknologi Hijau. Okey. Jadi kalau you letakkan Tan Ibrahim Menteri Agama, mana adakan jawatan dia lah. Adakan jawatan untuk syok, jangan melawan. Ini satu yang menarik tu. Timbalan menteri ni si usaha eksekutif Barisan Nasional Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad. Ini upah. Upah sebagai Yang membawa SD orang ni masuk sana sini, kan dia main peranan. Dia upah. Ada di kalangan yang dilantik ni kerana upah. Okey. Saya tidak terserah, tak ada apa pun. ni sarawanan Menteri Sumber Manusia. Okey lagu. Tak okey lagi. Pula. Sebab Kementerian Sumber Manusia ni setengahnya dilantik oleh Menteri DAP dulu, sebelah masanya orang India DAP. Okey. Jadi kalau dia buang sekarang orang-orang itu, maknanya dia lantik pula MIC. Sama jugalah. Maknanya tidak ada perubahan apa-apa. Ya orang. Haji Awang ni kira ganti Mahfuz ni tak? Lebih kurang lah. Haji Awang. Ni saya nak ke Datuk komen Menteri Wilayah Persekutuan ni, Setiausaha Agung UMNO ni. Inilah dia. Dia sebenarnya kalau saya lah meletakkan Haji Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, seorang yang berpengalaman sebagai menteri beliau, Menteri Pembangunan Luar Bandar, tiba-tiba dilantik menjadi Menteri Wilayah, maknanya dia kecil lah. Pada sudut Mahyudin, UMNO ni tak ada apa kesan. Tak perlu. Jadi bagilah Kementerian Wilayah Persekutuan yang jaga 94 km Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Jadi patutnya you sama taraf lah. Kenapa Setiausaha Agung PAH you bagi dia kementerian jaga undang-undang yang berperanan besar? Kenapa you bagi Kementerian Wilayah Persekutuan kepada Anwar Musa? Soal yang bangkit sekarang, kita tahu di zaman Khalid Samad, dia ada majlis menteri-menteri DAP. Sekarang ni Anwar Musa sekarang ni jadi menteri wilayah, perlu membuat perubahan-perubahan terhadap grand design DAP itu. Jadi kalau gagal, yang gagal tu UMNO. Nanti waktu bercerai nanti dia akan kata, aku pernah bagi kat UMNO menteri wilayah, kau tak buat apa-apa. Itu Rina Harun, Menteri Pembangunan Wanita. Menteri Pembangunan Wanita ni dibagi kepada Rina Harun, maknanya dia turunlah pangkat daripada menjaga berjuta-juta duit jadi kecil. Tapi kerana dia masih Serikandi dan all the president man dan juga all the chairman man, lantik lagi menteri. Kena tak gandengan dengan Hajah Siti Zailah tu? Saya rasa belaga nanti. Sebab Haji Zailah ni orang PAS, dia itulah membangkitkan isu-isu kepentingan Islam. Jadi tujuan Hajah Zailah ni letakkan boleh memperjuangkan kepentingan wanita. Undang-undang nikah cerai, harta pencarian dan sebagainya. Jadi kalau berlaku juga lagi, dia akan salahkan lah PAS ni. Ini dapat ni Ketua Wanita Menteri Pengajian Tinggi. Ketua Pengajian Tinggi Dr. Narani bin Ahmad ini ialah nak dikeluarkan daripada Public Account Committee, PAC. Amalkan dulu. Najib pun buat benda yang sama. Nak keluarkan daripada Public Account Committee, lantik jadi menteri. Mungkin Nurani ni seorang yang tegas, yang agak berani dalam 40. Jadi bagilah dia Kementerian Pengajian Tinggi ni. Jadi pengajian tinggi ini ialah untuk sekali lagi UMNO di saat PTPTN nanti tidak dimansuhkan, ialah kena. Jadi maknanya pengajian tinggi ini, kalau kita tengok Dr. Nurani, berani ke dia menukar nak Chancellor Akram tu Ikram. Akram ke Ikram, saya tak tahu lah. Yang ni Datuk Syed punya. Mana? Dia kata tak kena mana. Ni Ketua Penerangan dapat Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Apa dia? Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Ini nak tutup mulut lah. Tak ada apa pun. Jaga apa ni? Dia jaga tenaga, TNB dan sebagainya, jaga tanah, jaga hutan dan sebagainya. Penerangan halau masuk hutan Jadi semua ni kementerian-kementerian yang berpenyakit pada UMNO lah. Ni kawan Datuk Menteri Dalam Negeri. Ini kawan saya, Hamzah bin Zainuddin. Memang kawan saya. Walaupun di BBM kami berhubung
Tapi saya telefon dia tadi, dia nak jawab. Tak apalah. Biasa tu sekarang ni. Tak ada orang nak jawab telefon sekarang ni. Hamzah Zainuddin ni sesuai jadi Menteri Dalam Negeri. Sebab pertama dia ada pengalaman jadi menteri. Dan kemudian itu dia nak menguatkan PBBM dia. Dan soalnya sekarang kita kena pertikaikan dengan Hamzah bin Zainuddin ni. Sanggup ke dia membuat tindakan kepada DAP kerana orang yang masuk PBBM kerana dua sebab. Satu, nak menghalang DAP, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kedua, menghalang DAP. Jadi kita tengok dia punya tindakan-tindakan dia. Maknanya LTTE, RD. Ya. Ni polis semua bawah dia ni kan? Ya. Lepas tu Ketua Polis Negara baru. Ya. Pendakwaan, immigration, apa semua Ya, kan? betul. Amba Abdi. Okey. Meniaga Amba Abdi. Ni banyak orang yang rapat dengan dia ni diminta sana Amba Abdi ni. Menteri Kesihatan. Menteri Kesihatan ni dia patutnya tak boleh jadi Menteri Kesihatan. Sebab dia ada klinik banyak. Datuk Seri Dr. Adham Baba ni. Dia klinik dia melambat. Jadi masalahnya takkanlah kalau macam Dr. Azmi tu, Nur Azmi tu sesuai lah. Sebab dia bukan ada klinik satu dua, klinik dia ini melambat. Takut wujud konflik interest ke macam mana? Ya. Daripada sudut mana? Sudut lesen sebagainya. Masalahnya dia ada kepentingan. Dan kemudian ni kerana johorian dia. Tok Menteri Pertanian dan Industri Makanan ni. Tadi Kedah setelah Kan? Menteri Pertanian Indonesia. Saya rasa ini pertama kali dilantik wakil daripada Sabah ni. Yang berhormat Datuk Wakil Seri. Sabah. Orang bukan UMNO jadi Orang bukan UMNO. Dr. Ronald Kendi ni baguslah supaya segala samunan rompakan di Kementerian Pertahanan ni boleh dielakkan sebab dia daripada Sabah. Jadi yang banyak akan menyambung nanti daripada Sabah lah. Tapi tak apa-apa yang benda buat. Yang paling tinggi pun laut dalam dia. Jadi pada saya pelantikan Ronald Kendi di Kementerian Pertahanan itu tepatlah. Ini Kementerian Rakyat ni. Iyalah, tapi you cuba tengok bahawa Ronald Kendi ni dia akan buat polisi terhadap pertahanan negara ni. Jadi kita tengoklah, bagi dia peluang. Tapi masalahnya apabila Ronald Kendi nanti sebilangan besar di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ni banyak parti PAN. Chairman sana, chairman sini. Tak lama lagi ramai lawan Sabah pula. Ni tu seorang lagi Datuk Haji Ahmad Hamzah ni MP yang bukan ketua bahagian. Datuk Seri Haji Ismail Ahmad Said ni Marat juga MP yang bukan ketua bahagian. Ini. Upah. Dan ini orang H2O. Syukur dengan apa? Isyamuddin Usin. Okey. Jadi yang ni upah. Upah menyokong. Upah menyokong. Menteri Pembangunan Luar Bandar Latif. Dr. Latif. Dr. Latif ni patut pergi Kementerian Kesihatan. Dia pernah jadi Timbalan Menteri Kesihatan. Lama tu dia jadi dia orang yang faham masalah Kementerian Kesihatan. Jadi kalau Dr. Latif ni jadi Pembangunan Luar Bandar, saya rasa okeylah. Dia pun tak ada kontroversi waktu dia UMNO. Istar dengan Fekra masuk. Jadi ada sedar Fekra ni. Patut masuk dia sekarang. Maknanya masuk balik. Dulu ekonomi. Kita tunggulah dia punya kabinet punya apa. Jadi ini yang penting sekali. Okey. Ni menteri luar ni. Ni kawan Datuk komen lah. Menteri Luar Negeri ni namanya Isyamuddin. Saya tahu dah dia akan dijadikan menteri luar kerana masalah hubungan kita dengan negara Arab. Khasnya Arab Saudi. Itu saya dah dimaklumkan awal oleh seorang kawan saya. Saya menerima tamu ni Datuk Arman Azhar. Jadi Majlis Tertinggi UMNO. Isyamuddin ni dia jadikan menteri luar. Pertama dia bekas menteri pertahanan, kemudian itu dia tengah serius dia banyak buat hubungan dasar luar Malaysia dengan Arab Saudi. Sebab dasar hubungan luar Malaysia terhadap negara Arab nampak teruk sikit lah. Semenjak summit Kuala Lumpur baru-baru ni. Yes. Jadi saya tak nak tanya Menteri Dalam Negeri. Saya nak tanya yang ni Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dia tak nak bercakap dengan orang, tak suka senyum orang ni. Macam mana dia boleh jadi Menteri Komunikasi? Dia Menteri Komunikasi dan Multimedia ni, Saifuddin Abdullah ni, dia agak jauh jarak lah. Dia seorang menteri luar. Saya kalau lihat, kalau saya ditanya Saifuddin, saya akan cakap dia seorang menteri luar yang berjaya. Tak ada apa masalah. Tetapi yang menimbulkan masalah ialah
bagaimana dia melaksanakan dia punya polisi. Ini tak jauh daripada kementerian beliau pergi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, saudara KJ ni. Ini nak melagakan dia dengan tu, dengan Tok Mat. Itu tak ada apa masalah. Okey. Tu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Bandar. Ni Hajar Zuraida. Ini demand. Maksud di mana? Zuraida nak dengan kementerian tu. Kau tak jangan duduk dengan kabinet, dia tak mau. Oh, Dia dah duduk situ, dia tak nak keluar. ini bekas semalam speaker ni. Parlimen Kuala Dah tu Kerau. dah kuat OIH2. Takkan tak dapat upah. Ini semua timbalan menteri dan timbalan menteri upah. Dan upah. Okey. Tapi banyak yang lompat ni tu. Dapat ni. Saya nak baca pun. Kan? Menteri Usahawan. Ha. Wan Haji Wan yang ni baguslah jadi menteri usahawan. Tu Mas Meriati. Ya. Itu nak menjaga kepentingan orang peribumi dalam Kementerian Pembangunan Usahawan. Tak ada apa masalah dia. Okey. Ni Menteri Belia dan Sukan Rizal Marif. Tu atas tu dulu Menteri Bersama Perdagangan. Oh, okey. Menteri Pusat Perdagangan dan Komoditi. Tu siapa tu? Ni ahli Parlimen PAS Kuala Nerus. Oh. Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali Atakiri. Okeylah tu. Kementerian Perdagangan ini harga kelapa sawit. Jadi sekarang ini tingkat kelapa sawit. Jadi dia bolehlah masuk di Felda. Okeylah tu. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Nancy Syukri. Daripada jaga undang-undang dulu. Dia jaga pelancongan. Betul lah tu. Nazri pun undang-undang kan? Ajar Nancy ni pun seorang yang bagus. Kemudian boleh bercakap. Tapi Dr. Jeffrey tu timbalan dia tidak begitu tepat lah. Kerana orang dia Jeffrey yang gemuk dia. Susah lah. Tapi mungkin Sabah dan Sarawak ni yang peliknya patutnya adalah orang daripada Semenanjung. Dia adalah Menteri Pelancongan dan Kesenian ni. Okey tu. Menteri Perpaduan Negara. Haji Halimah binti Muhammad Siddiq. Okey juga dia. Tetapi masalahnya Halimah dia pun bagus. Dia tidak resis. Yang jadi ketawa tu, Datuk Seri Tiong King Sing ni, bos dia dulu. Ya. BBC. Sekarang ni Seri Tiong King Sing ni pelik juga ni. Jutawan, kayawan ni tiba-tiba jadi timbalan menteri. Patut bagilah dia menteri. Apa tujuan dia buat macam tu? Kita tak tahu, tak faham. Last tu yang terakhir. Komen Menteri Belia dan Sukan. Menteri Belia dan Sukan ni, dia ini seorang peguam. Dia itu dah berjaya sebagai timbalan menteri luar zaman BN. Jadi pada pendapat saya, dia kena berhentilah daripada perkara-perkara yang menunjukkan identiti kepada beliau. Timbalan menteri siapa tu? Timbalan menteri ni bekas diusaha politik kepada Syed Saddiq. Yang akan dilantik sebagai senator. Saya diberitahu lah Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal. Maknanya yang jadi menteri Wan Faisal ni lah. Itu senang dia baca dia. Okey tu, kita dah dekat waktu maghrib ni. Datuk kupaskan tentang masa depan kerajaan bersatu ini. Kan saya nampak kerajaan bersatu tak ada. Kerajaan Muhyiddin Yassin. Kerajaan Muhyiddin Yassin. Sebab saya dah tak nampak UMNO mampu berperanan untuk nak menguatkan parti, untuk nak menguatkan memperkasakan ahli. Saya tak nampak sebab saya rasa UMNO ini ialah apabila dah masuk kan ke dalam kabinet mesti naik timbalan presidennya mesti ada tempat naik presiden, walaupun Datuk Zahid tidak ada tempat dalam kabinet ni. Ya. Datuk kupaskan kabinet yang diumumkan ni adalah satu kabinet yang kita lihat agak rapuh dari segi gabungannya, dan yang pada setiap parti kecuali parti Peribumi mungkin dipuas hati, tapi kepada UMNO itu sendiri sebagai tunggak yang menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, baru-baru ini mungkin ada terasa perasaan dalam hati dan jiwa mereka masing-masing, kerana mereka melihat Struktur UMNO tu tak kuat. Apa-apa boleh jadi. Asas dia bahawa nampaknya pemimpin-pemimpin UMNO itu peringkat tinggi tidak dikisahkan. Kalaulah kata para majlis tinggi itu tidak ada
rekod yang baik, integriti dia. Banyak ketua bahagian lagi yang boleh kita bawa, yang kita boleh tunjukkan sebagai yang ada integriti kan. Jadi kenapakah ke peringkat itu? Contohnya tak kalah Johari Ghani tak boleh diberi sumbangan bagi untuk wilayah. Kalau agak teruk sangat, bagilah dia menteri yang agak jauh daripada rasuah. Jadi soalnya sekarang saya lihatlah, ni pandangan saya lah, kerajaan ni 100 hari je. Apa nasib UMNO tu dalam Dia menguntungkan UMNO lah, kerana UMNO akan tidak lagi berkongsi kursi dengan peribumi. dalam kabinet hari ni? Tak ada apa keuntungan pun. Keuntungannya hanya untuk sambungan hayat dia, sokongan hayat Makna dia. berjaya buang DAP je. Berjaya Muawiyah, Buang DAP halang Anwar. awal halang Anwar dan sokongan hayat pada Muhyiddin. Bila-bila masa kerajaan ni akan collapse. Kerana kalau kita tengok pihak dia pembangkang iaitu PKR dengan DAP, gabungan ni mereka cukup kuat. Apakah Datuk rasa tak ada ahli-ahli parlimen yang merasakan dia juga berperanan tetapi tidak diberi tempat, akhirnya memilih untuk tidak menyokong Muhyiddin, akhirnya kerajaan ini jatuh? Yes. Struktur parti tak kuat. Parti Sebab tu struktur tidak, parti tu tak dia kuat punya dah. masalah, kekuatan dia, fasarana dia, iaitu dia punya apa ni dia bagi tiang dia, tiang utama dia tu, yang struktur yang bawah tu tidak begitu kokoh. Yang mengangkat Muhyiddin tu sebagai Perdana Menteri tidak begitu kuat. Parti dominan. Tapi apa pun tu, kita perbincangan kita hari ini, kita bukan nak menindakkan keputusan agung Tidak. kan? Kita respect kepada Yang Bertuan Agong, tapi rakyat juga ada hak di atas keputusan Yang Bertuan Agong untuk berbincang, untuk memberikan pendapat. Bukan semestinya apa yang kita tegur ini ada menyentuh kepada tubuh tuanku. Sebab kita bimbang, takut ada orang kawan kata Agong dah buat keputusan, tapi Agong buat keputusan daripada cadangan daripada Perdana Menteri. Ya, jadi masalahnya kita ini, kerajaan ini milik rakyat, bukan milik seseorang. Jadi kita bincang sekarang ialah soal kabinet itu sendiri. Kabinet itu sendiri tidak mesra alam dalam kalangan partinya. Gitu. Soalan saya terakhir. Ya. Kalau Datuk sekarang ini sebagai Tun Dr. Mahathir, Ya. sebagai Lim Guang Eng Ya. dan sebagai Muhammad Sabu, Ya. apa yang Datuk lihat dengan kabinet Tan Sri Muhyiddin? Dr. Mahathir kita tak payah bincang lah sebab dia punya kabinet ni juga. Okey. Tetapi pada saya lah, sama ada Anwar Ibrahim, Lim Guang Lim Guang Eng dan Mak Sabu, dia merasa puas hati dengan kabinet ini. Kerana peluru dia cukup banyak untuk menembak. Jadi rakyat atas pagar akan tidak stabil balik. Maknanya kalau dia berceramah jelajah Malaysia, dia balun, umpamanya ni, kamu kata integriti, kamu pun mempertahankan Azmin Ali untuk tidak disiasat, jadi apa benda dia? Dan akan keluar lagi video-video lain lagi. Jadi masa itu kerajaan ni collapse lah, tak ada integriti. Jadi pada saya, Lim Guang Eng, Anwar Ibrahim, saya rasa kat rumah sekarang dia bertepuk, dia ketawa berdekik-dekik, kerana dia merasakan bahawa ruang dia untuk berpolitik sama ada di jelajah dia ke Parlimen Jalan Raya dia, ada poin untuk dia bangkit. Dan rakyat saya rasa akan memberikan sokongan kepada. Percayalah, kalau ada ceramah 2-3 hari ni, kehadiran adalah 2 kali ganda daripada yang ada. Saya pun teringat tu sebelum tutup. Saya baca laporan dalam Malaysia Gazette. Ya. Lim Guang Eng mencabar Tan Sri Muhyiddin untuk mendakwa dia, dan juga Tan Sri Muhyiddin perlu juga didakwa kerana beberapa kesalahan yang dia buat. Itu sebab dia tak buat secara terbuka dalam dia punya jelajah ke ceramah. Waktu dia menyampaikan usul undi tidak percaya nanti. Apabila usul undi tidak percaya itu, kerajaan ini akan damage. Dan silap-silap UMNO pun terkangkang sama. Jadi UMNO kena berhati-hati. Kerana kalau usul undi tidak percaya, kita semua maklum, kita semua menyokong Muhyiddin ini bagi tujuan ada autoriti yang nak pergi menghadap Tuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi kalau dia menghadapi undi tidak percaya, maka Muhyiddin akan pergi ke jadi UMNO kena berhati-hati sebelum usul undi tidak percaya,
letak jawatan berpihak kepada usulun dia tidak percaya, atau jika mempertahankan, saya kata yang akan mempertahankan jongos-jongos H2O ni lah. Jongos H2O ni saja, yang lain perlu letak jawatan berpihak kepada tu. Dan walaupun saya dah baca, kalau jongos-jongos H2O ni berpihak kepada Kabinet Muhyiddin pun dia collapse juga. Itu pandangan saya. Okay, Dok, terima kasih. Okey. Itu tadi sedikit sebanyak ya ulasan yang sempat saya kongsi bersama. Pada saya, walau apapun pandangan netizen kepada Yang Hormat Datuk Zahrin Muhammad Yassin ini, tapi ilmu politiknya, saksi matanya, kan, walaupun pandangan orang ugut nak pukul dia apa semua, hari ini dia bawa balik pada balai polis, tapi perkongsian ini sekurang-kurangnya membuka mata kita rakyat, terutama yang berada di timeline saya ini, untuk kita berkongsi. Saya nampak ada yang merapu, tak ada idea, mencerca, kan, yang jenis-jenis macam ni pada saya akan buang sekejap lagi, yang tidak menghargai demokrasi, kan, untuk kita nak melontarkan pandangan. Jadi pandangan daripada pemikir veteran boleh. Boleh Veteran. Ini pada saya, kenapa saya perlu kongsi? Sebab kebanyakan menteri yang dilantik, termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, adalah kawan lama dia. Berapa tahun tak kawan dia? Daripada dia masa politik 78 lah. Daripada tahun 78. Dan pada saya nak masukkan ke dalam timeline saya ini untuk kita dapatkan pandangan, kan, soal cerca, kan. Kita boleh berbeza pandangan, tapi jangan sampai kita menghina, sebab Islam membenarkan kita untuk berbeza pendapat. Kita jumpa lagi ataupun malam ini untuk kita beberapa lagi isu yang saya akan cuba dapatkan rakan-rakan untuk sama-sama kita berkongsi. Assalamualaikum, salam maghrib.